Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Mesti pakai tali pinggang keselamatan, hands free, baru dapat fokus dengan pemanduan. Okey, terima kasih diucapkan kepada anda yang sudah bersama-sama dalam channel ini, yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih diucapkan. Dan yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe, like dan share. Okey, terbaru ya tuan-tuan dan puan-puan, SPRM mengesahkan perkara ini dan mengejutkan seluruh Malaysia. Saya fikir bukan hanya kerajaan, bukan hanya pemimpin-pemimpin politik yang terkejut. Saya fikir Agong pun boleh terkejut dengan ni. Raja-raja Melayu pun boleh terkejut dengan benda ni. Pengumuman daripada SPRM yang terbaru ini memang mengejutkan. Patutlah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mahu supaya Anwar Ibrahim benar-benar tegas kali ini untuk membenteras penyakit rasuah ini. Patutlah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mahu supaya ini dihapuskan, dihentikan segera. Kerana SPRM membuat pengumuman terbaru bahawa tahap korupsi, tahap rasuah anggota penguatkuasa semakin kronik. Waduh, apa terjadi ni? Takkanlah harapkan pegar makan padi. Sepatutnya penguatkuasa itu berkuasa, sepatutnya dapat menjalankan tugas dengan amanah dan berintegriti. Kalau penguatkuasa pun minta rasuah, penjenayah akan senyum lebar. Penjenayah akan jadi bermaharajalela. Penjenayah akan hidup seperti hidup di dalam apa? Dalam surga. Surga tak buat dosa. Yang buat dosa itu manusia di dunia, di neraka. Tahap korupsi membabitkan anggota penguatkuasa sebagai barisan hadapan. Keselamatan negara semakin kronik dan membimbangkan. Itu kata timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM sendiri, iaitu Ahmad Husairi Yahaya. Ini bukan orang biasa yang cakap. Ini adalah timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM. Makna kata, baguslah nasib baik Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Dengan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, ada harapan negara kita untuk pulih daripada masalah ini. Itu pun kalau betul Anwar Ibrahim dapat melaksanakan dia punya target utama, iaitu menghapuskan penyakit rasuah ini. Ahmad Husairi berkata, situasi kebanjiran pendatang asing tanpa izin, pekerja dan pelajar asing di negara ini dilihat sebagai satu peluang besar kepada segelintir penguat kuasa yang tidak berintegriti untuk mengambil kesempatan mengambil rasuah. Aduh, kesian. Katanya tidak kira sama ada pendatang asing berkenaan mempunyai permit kerja, visa pelajar, apatah lagi kosong tanpa permit dan berstatus pendatang tanpa izin, kumpulan ini sering menjadi mangsa kepada penguat kuasa. Jadi tak tahu sebenarnya siapa yang lebih bersalah, pendatang asing tanpa izin ataupun penguat kuasa yang mengambil rasuah. Mereka gembira kerana ramai begitu ada tempat mereka target untuk nak dapat rasuah. Pada masa yang sama, negara Malaysia pula dalam keadaan yang kronik kerana adanya pegawai-pegawai yang begini, yang rasuah, yang makan rasuah. Okey, kita doakan semoga negara Malaysia akan dapat menghapuskan ini.
Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ada satu benda yang amat mengejutkan yang baru saya tahu. Inilah kesian juga. Saya memang manusia kesian. Kerana saya baru tahu perkara ini. Tapi saya harap Datuk Seri Hadi Awang berusaha dan dapat dibersihkan daripada tomahan ini, dakwaan ini, tuduhan yang teruk ini. Ini tuduhan yang amat dahsyat ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, sila tekan butang subscribe. Jadi rupa-rupanya Tok Guru Hadi Awang punya persatuan yang dia pernah ikut dan dia jadi naib presiden kepada persatuan itu, yaitu persatuan IUMS. IUMS yaitu Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia. Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia IUMS rupanya pernah disenaraikan di dalam senarai sebagai pengganas, sebagai kesatuan pengganas. Oleh siapa? Oleh Arab Saudi dan juga Mesir. Kita tahu Arab Saudi dan Mesir ini adalah menjadi tumpuan bagi agama Islam, umat Islam seluruh dunia. Dan mereka ini negara Islam yang betul-betul Islam, kerana di sanalah terdapatnya rukun Islam, yaitu pergi naik haji. Jadi Hadi Awang dan tu jugalah, memanglah siapa yang tak marah kalau dia dikatakan dalam satu kesatuan yang dianggap disenaraikan sebagai pengganas oleh Mesir dan Arab Saudi. Lepas itu Hadi Awang pun marah dan dia kata Arab Saudi dan Mesir kawan Zionis. Wah, kawan Zionis. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang menyelar negara Teluk, termasuklah Arab Saudi dan juga Arab Saudi dan juga Mesir, bahawa mereka adalah sekutu Zionis selepas Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia atau IUMS, yang beliau adalah naib presidennya, disenaraikan sebagai pengganas. Abdul Hadi berkata, tidak mengejutkan apabila IUMS disenaraikan sebagai pengganas oleh Arab Saudi, Mesir, Emirat Arab Bersatu dan Bahrain, kerana negara-negara itu menjalinkan hubungan dengan Israel. Katanya negara yang mengeluarkan senarai pengganas ini telah mengamalkan politik peneutralan hubungan dengan Israel dan negara-negara dalam rangkaian mission Zionis antarabangsa, katanya. Pendekatan politik sebegini sebenarnya ibarat kapal yang berlayar sesat di lautan yang luas, kata Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Tok Guru Hadi Awang. Aduh, mengejutkan jugalah. Saya pun tak tahu, baru tahu ini, bahawa Hadi Awang terlibat dengan kesatuan yang telah disenaraikan sebagai pengganas oleh Mesir dan Arab Saudi. Betul-betul tak sangka lah. Betul tak sangka bahawa benda tu ada berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita harap Datuk Seri Hadi Awang dapat membersihkan namanya. Dan sepatutnya Hadi Awang minta penjelasan daripada Arab Saudi dan Mesir, Bahrain, Emirat Arab Bersatu, mengapa kesatuan itu disenaraikan di dalam senarai pengganas dunia. Wow, ini luar biasa ini. Saya pun baru tahu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita harap semoga kesatuan yang ada Tok Guru Hadi Awang ini dapat dikeluarkan daripada senarai itu. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.